page I sekali. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Oti Aisyah Rozali. Baik, seperti yang diwar-warkan baru sekejap pagi tadi, insyaAllah saya akan live hari ini dengan tajuk masalah sensory, eye contact dan komunikasi. Okey, so saya akan buat perkongsian ini berdasarkan kepada ilmu saya sebagai seorang occupational therapist. Okey, dan saya akan kongsikan juga beberapa rahsia apa yang kami biasa buat di Gym Academy bila kami menghadapi anak-anak yang ada masalah komunikasi seperti speech delay, autism, dan anak-anak yang lewat perkembangan, right? Dan kebanyakan mereka ni yang datang jumpa kami di Gym Academy memang kebanyakannya ada masalah sensory dan ramai antara mereka yang tidak dapat memberikan eye contact. Okey, tapi sebelum saya pergi lebih jauh, boleh tak kalau saya nak minta siapa-siapa yang dengar ni komen suara saya jelas ataupun tak? Okey, boleh komen ke suara jelas ke tak? Okey. Boleh bantu saya komen kalau suara anda, suara saya jelas, anda dengar ke, tidak jelas ke? So saya nak tahulah. Sebab nanti saya dah cerita panjang-panjang sekali tak jelas pula kan. Okay, so boleh tak komen jelas ke tidak? Okay. Alright. So boleh bantu saya komen jelas ke tidak ke suaranya? Jelas. Okay, terima kasih Puan Siti Haryani, terima kasih Puan Siti Suriza, Puan Nadia Hasjunaidi. Okay, terima kasih banyak-banyak. Alright. So hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sangat dekat di hati saya sebagai seorang OT, iaitu tentang sensory, dan kita akan cerita macam mana sensory ini berkait rapat dengan eye contact dan juga komunikasi. Okay? Dan insyaAllah bermula November ni kita akan ada beberapa siri parent coach yang kami dah schedulekan. Okay, siri parent coach ni kami akan sediakan khas untuk anda supaya anda boleh dengar lah. Okay, cuma makluman awal semua FB Live siri parent coach untuk November kita akan be available dalam masa 24 jam di page Academy. Okay, selepas 24 jam kita akan turunkan dan kami akan letak dalam Facebook group webinar pada bulan tersebut. Okay, so bulan ni kita ada webinar komunikasi. So siri parent coach kita akan masukkan dekat dalam webinar tu. Okay. Alright, so saya nak minta tolong anda tolong sharekan live ni, sharekan, okay. Tolong saya share, kalau boleh bagi saya love, tolong bagi saya love, alright. Tolong saya sharekan live ni dulu sementara kita tunggu kawan-kawan yang lain join in. Okay, boleh bantu saya sharekan live ni. Okay, masalah sensory ni adalah satu perkara yang kita biasa tak perasan sebenarnya pada anak-anak. Dan sebenarnya even saya pernah jumpa, sebenarnya saya banyak kali jumpa lah ibu ayah yang anak dah lama pun pergi terapi, dah lama pun dengan terapis, tapi masih tak aware tentang keperluan melakukan aktiviti persediaan sensori. So aktiviti persediaan sensori adalah sangat-sangat penting, terutamanya kalau anak kita susah nak berkomunikasi. Alright, saya cerita sikit lah, tempoh hari saya ada pergi satu kursus nama DIR. So saya dah habiskan DIR 101. InsyaAllah saya akan continue dengan DIR 201, doakan saya. Okay, so DIR ni adalah satu treatment yang kita approach, satu pendekatan terapi yang kita gunakan floor time, kita gunakan main dan kita gunakan child directed untuk anak-anak. So bila saya pergi floor time tu, saya punya speaker adalah seorang OT juga, semua sangat-sangat masuklah apa punya yang dia cerita dengan saya tu. Okay. Bila saya pergi di area floor time tu, apa yang saya nampak, kita punya saya boleh kata kita punya kekurangan bila kita approach anak-anak adalah
kita nak anak kita sentiasa ikut target kita. Macam tu. Okey, tapi sebenarnya kalau kita pandai nak twist, kalau kita pandai nak twist macam mana kita nak masukkan anak tu punya keinginan, macam mana kita nak direct anak kita daripada apa yang dia main, daripada apa yang dia suka, kita direct pergi kepada apa kita punya target, sebenarnya yang itu lagi berkesan. Okey, sebab kita selalu bayangkan yang kalau kita nak ajar anak kena ikut kita. Tapi sebenarnya kalau kita ajar anak ikut anak, dia akan lebih berkesan. So saya pun duduk fikir, saya bincang dengan kawan-kawan saya sebab dalam tu ada 4 orang lagi OT daripada Malaysia. So kami buat WhatsApp group kan. Saya cerita dulu sebentar tunggu ramai-ramai yang masuk, tapi cerita saya ni penting juga untuk kita faham. So kami borak, kami bincang, kami kata dekat Malaysia kita kurang, memang budaya kita kurang bagi anak apa, kurang ikut keperluan anak. Okey, ni budaya sebab sosio budaya mempengaruhi sama ada anak tu akan cepat progress ataupun tak. Okey, progress akan dipengaruhi oleh budaya kita. Alright, so adakah kita berani atau bersedia untuk memecahkan mana-mana tradisi atau budaya untuk mendapatkan progress? Ini adalah soalan yang penting. Adakah kita berani untuk memecahkan budaya ni untuk pergi ke progress? So apa budaya yang saya maksudkan? Di Malaysia, kita ada tendensi mengatakan bahawa kita ada tendensi untuk prove bahawa apa yang kita parents cakap dan parents plan itu adalah yang terbaik. Tapi kita lupa untuk tengok apa yang anak tengah fokus pada ketika itu. Okey, so contoh dia macam gini kan. Katalah anak kita pada waktu kita nak main dengan dia, anak kita tengah fikir pasal roket. Katalah semalam dia baru lepas tengok roket. Okay, ini saya cerita pasal anak-anak especially yang 6 tahun ke bawah 6 tahun ke bawah, especially yang 6 tahun ke bawah. Kenapa? Sebab usia 6 tahun ke bawah adalah usia anak-anak tengah berkembang secara emosinya. Okey, anak-anak berkembang secara emosi pada usia 6 tahun ke bawah. Emosi ni tengah macam turmoil tau, dia macam ombak yang badai yang kuat dan sebagainya. Okey, sebab apa? Sebab emosi anak-anak usia 6 tahun ke bawah dia tengah belajar untuk develop. Okey, anak-anak ni tengah develop emosi. Alright, so bila dia develop emosi, ada satu benda yang anak-anak ni fikir. Apa yang dia nak, apa yang saya nak, itu sahaja yang saya tahu. Pada ketika kita nak ajar dia, anak-anak ni kita selalu kata dia tak ada fokus lah, dia tak nak ikut lah, because kita tak ikut, kita tak tahu apa yang anak kita nak. Alright? So kita kata macam tapi kan kalau budak-budak ni kita ikutkan dia, nanti dia akan ada masalah jadi besar kepala dan sebagainya kan. Betul. Kalau kita terlalu ikutkan anak kita akan besar kepala. Sebab tu kalau kita tahu macam mana perkembangan anak-anak, kita akan ikut apa yang anak kita nak dan kita adjust dari situ. Okey, kita adjust daripada apa yang anak kita nak untuk dapat apa yang kita nak. Kita kena manipulate anak kita. Ada begitu. Okey, so contoh tadi anak tu dia tengah fikir pasal roket. Tapi kita ajak dia cerita pasal kereta. Okey, kita ajak anak kita tu cerita pasal kereta. Tapi kepala dia penuh dengan roket. So ni kepala anak kita, kan, kepala dia. Dalam tu gambar roket je, penuh dengan roket. Tapi kita cerita tentang kereta. So apa yang akan berlaku pada anak kita? Interest anak kita akan drop jauh sangat. So kita ajarlah anak kita apa pun, anak kita akan dapat. Sebab pada ketika tu, fikiran anak kita berada di tempat lain. Okay, so kita kena tahu daripada output yang anak kita bagi. Output ni apa? Output adalah
merujuk kepada apa yang anak kita buat, apa yang anak kita sebut, apa yang anak kita, macam mana anak kita bergerak, apa yang anak kita tunjuk. Okey? Sebab kesemua ini adalah tanda-tanda apakah interest anak kita pada ketika itu. Okey? Output ini memerlukan kita parents untuk alert dari sudut sensory kita. Sebab tu beberapa hari ni saya asyik cerita tentang sensory pause. Sensory pause ni bukan untuk anak. Sensory pause ni untuk kita parents. Sensory pause ni adalah untuk parents dan cikgu. Okey, sebab apa? Bila kita tak buat sensory pause, kita tak akan tahu apa yang anak tu tengah fikir. Okey, sebab macam saya bagi satu contoh lagi. Anak saya hari tu dia nak cerita pasal macam mana dekat sekolah dia, anak saya 8 tahun lah. Dia nak cerita macam mana dekat sekolah dia, kawan dia main dengan dia dan langgar dia lah. Kawan dia nak cerita macam tu. Tapi masa tu saya tengah sibuk, so saya tak dapat nak dengar betul-betul apa yang dia cerita. So apa yang berlaku, dia nak cerita. Dia nak cerita kawan dia langgar dia. Tapi saya potong tengah, faham tak? So dia tengah cerita, Mama tadi kan kawan Tufan kan dia macam tu. Dia lama sebab dia tengah fikir apa ayat yang dia nak keluarkan. Okay, tapi kita tak sabar. So what happened? Saya pun terus cakap, kawan Tufan kenapa? Kawan Tufan nangis, kawan Tufan merajuk, kawan Tufan ni. So apa yang berlaku pada anak saya? Anak saya terus withdraw. Dia terus cakap, tak apalah Mama, Tufan dah lupa. Begitu. Itu kita cerita pasal anak yang boleh bercerita. Macam mana pula dengan anak-anak yang tak boleh bercerita? Kita nak cerita tentang, hari ni kita nak cerita tentang macam mana eye contact boleh di-develop bila kita understand ataupun kita faham apa yang anak kita fikir pada ketika itu. Okay? Understand apa yang anak fikir. Okay? Alright. So eye contact akan berlaku dari anak kepada kita bila anak rasa kita berada bersama dia. Macam mana nak bagi anak rasa kita berada bersama dia? Adalah dengan kita fokus apa yang anak fokus. Kita fokus apa yang anak fokus. Contoh kan, saya ada satu student autism yang ni saya ambil satu contoh lah. Dulu saya ada satu student autism, dia suka sangat main fan macam ni. Dia akan ambil apa saja yang batang panjang, sama ada bros TV ataupun fan, dia akan buat macam ni. Okay, so apa yang berlaku? So saya tunggu anak ni, so kita rasa macam annoyed lah, dia asyik pegang je benda dekat tangan dia kan. So kita panggil sebagai fidget So anak ni asyik fidget je, dia akan pegang benda, lepas tu dia akan lari-lari, dia akan tengok. So what happened, apa yang berlaku adalah, bila saya duduk depan anak tu, saya cuba nak tarik attention dia, saya pun ambil something, saya pun buat, bergerak. Apa tak, anda tahu apa yang berlaku pada anak tu? Daripada mata dia fokus pada fan, mata dia terus pandang saya. For a brief second, mata dia pandang saya. Sebab saya tiru apa yang dia buat. Sebab saya tengok apa yang dia tengok dan saya fokus apa yang dia fokus. So lepas tu, bila dia dah pandang saya, dah lebih mudah untuk kita panggil dan ajak anak tu untuk buat aktiviti sebab dia dah establish yang kita adalah orang yang faham apa yang dia fikir. Okay? Alright, so itu adalah cerita asas lah. Kenapa penting untuk kita betul-betul faham anak. Kalau kita nak dapatkan eye contact, kalau kita nak dapatkan anak untuk berkomunikasi dengan kita. Kenapa komunikasi ni penting? Okay, so kita masuk topik. So hari ni kita nak cerita tentang sensory, kita nak cerita tentang eye contact,
dan kita nak cerita tentang communication. So ini adalah 3 perkara yang kita akan cerita pada hari ini. Selama lebih kurang 1 jam anda bersama saya lah kot hari ni So saya start sampai sejam kot insyaAllah. Nanti sebab ini hari Ahad kan kita sibuk dengan anak-anak. Okay, so hari ini saya nak ceritakan 3 poin penting ini. Okay, saya tak akan cerita apa itu sensory secara asasnya lah. So sensory ni ada 7 jenis, ada 8 jenis. Anda boleh tengok dekat saya punya sharing-sharing yang sebelum ni So saya banyak kali dah cerita tentang sensory. So sensory ada 8 jenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 jenis. Dia ada sensory tactile ataupun sentuhan. Dia ada auditory, pendengaran. Dia ada visual, iaitu pandangan mata. Dia ada kinesthetic. Dia ada proprioceptive. Okey, proprioceptive ini adalah sensi pada sendi. Berapa banyak kita nak gerakkan sendi. Lepas tu ada vestibular. Okey, dia ada vestibular. Vestibular ni balance. Okey, lepas tu ada tactile, auditory, visual, proprioceptive, vestibular. Oh, kita ada gustatory, rasa dalam lidah. Rasa lidah, masin, manis, pahit. Lepas tu kita ada olfactory, dari bau. Okey, dan last sekali kita ada interoceptive. Interoceptive ni adalah rasa sakit perut, sakit kepala, rasa dalam badan. Okey? Alright, so rasa lapar, okey, itu adalah interoceptive. So sensory. Alright. Okey. Fatin. Thanks Utiasha. Afan dah banyak eye contact dengan Utiasha di ilmu. Alhamdulillah. Okey, itu ilmu untuk Allah punya. Saya cuma sampaikan saja kepada anda semua. Okey, seronok bila baca anak-anak dah mula ada eye contact. Okey, so kenapa kita kena tahu tentang sensory? So basically sensory ini adalah benda asas benda asas. Macam contohnya bila anak kita yang ada delay development contohnya, anak kita yang ada lambat cakap, slow, dia nak dapat perkataan tu lambat. Terus kita panggil speech delay, biasa dipanggil speech delay. Speech delay ni ada banyak, dia ada yang language, ada yang pertuturan. Okay, so speech delay kita panggil kan. Alright. So anak-anak yang speech delay ni kadang-kadang bila kita jumpa doktor kata, oh tak cukup dengan dia jumpa ST. So dia kena jumpa speech therapist. Oh tak cukup, dia kena jumpa OT juga. Okey, kenapa anak-anak yang ada speech delay ni ramai antara mereka yang doktor refer pergi jumpa OT juga? It is because of dia punya basic ataupun foundation of development dia tak cukup. Okay. So bila foundation tak cukup, so bila anak ni tak dapat proses maklumat dengan baik, mereka perlukan cara kita communicate dengan dia, cara yang lain. Okay, so kita cerita macam cuba kita bayangkan bila kita nak cerita tentang komunikasi. Okay, so kita nak cerita pasal komunikasi. Orang selalu kata dari mata jatuh ke hati, betul? So apa yang anak kena buat kalau dia nak communicate? Okay, tolong saya listkan apa yang perlu, siapa yang tengah dengar tolong listkan giding-giding macam tu. Okay, sebab nanti siapa yang rajin jawab soalan, nanti kita akan buat cabutan kepada siapa yang jawab soalan saya ni. Saya akan buat satu cabutan, kita akan bagi ada special hadiah. Okay, so ada special hadiah siapa yang jawab soalan. Okey. Special hadiah untuk yang jawab soalan. Okey. Special hadiah untuk yang menjawab soalan. Alright. Okey, dan menjawab dengan betul. Okey. So, orang pertama yang saya nampak jawab soalan saya akan bagi dia hadiah. Saya akan sebut nama Okey. So, apa yang kita perlukan, nyatakan untuk saya 3 perkara atau 3 deria yang diperlukan semasa berkomunikasi. So boleh jawab. Cing cing cing. Semasa komunikasi.
tiga deria yang perlu semasa berkomunikasi. Okey, cepat. Tiga deria yang perlu, okey, semasa berkomunikasi. Okey, apa tiga deria ni? Boleh bagi tahu saya tiga deria? So, siapa yang boleh jawab dengan betul tiga deria, saya akan bagi hadiah. Cincin. Apakah tiga deria yang diperlukan semasa berkomunikasi? Cuba jawab, Bonda. Alright. Visual, auditory, tactile. Okay. Saya minta maaf semua. Kita dah ada pemenang. Bunda Susiana. Alright. Okay. Saya cakap tadi kan, orang pertama yang saya jumpa. Fatih Ahmad pun betul. Penglihatan, sentuhan, dengar, that's correct. So visual, auditory, tactile, penglihatan, sentuhan, dengar, betul. Penglihatan, sentuhan dan dengar, visual, auditory, tactile adalah tiga deria penting yang diperlukan semasa berkomunikasi. Okay, Nadia Aznaidi. Oh, auditory, visual, olfactory. Olfactory itu deria bau. Okay, auditory dengan visual tu sangat tepat, tapi olfactory tu kita jarang-jarang guna untuk berkomunikasi. Alright. Okay. So hadiah kita akan beri kepada Bunda Zusiana. Okey, Tanya. Sebab jadi orang pertama yang saya baca komen anda. Fatin Ahmad pun betul, Tanya. Okey, tapi kita cuba lagi ya Fatin ya. Okey, alright. Wan Gani baru nak jawab. Tak apa, nanti kita cuba jawab lagi ya. Okey, so tanya kepada Bunda Zusiana, nanti tim kami akan kontak untuk bagi hadiah anda. Okey, so tiga deria yang perlu semasa berkomunikasi ini adalah deria yang penting. Okey, visual, okey, auditory. Alright, Fatin dah betul lah tau. Bagus sangat-sangat. Maksudnya you are learning well. Cincin, okey, dan juga tactile. Okey, so visual, auditory, tactile. Visual ni apa? Lihat. Auditory ni apa? Dengar. Tactile ni apa? Sentuh. Ini adalah tiga komponen yang sangat-sangat penting. Alright. Dan ketiga-tiga ini akan dipengaruhi oleh bagaimana seseorang anak itu mengawal pergerakan. Biasanya bila kita tengok anak kita kan, anak kita bila dengan kita berdua dia dah boleh naik, nak bagi eye contact, dah boleh nak cakap. So kita pun dah belajar, kalau kita nak bagi anak kita cakap, kita kena tunggu, tengok anak kita punya respon macam mana, dia bagi ke tidak eye contact, baru kita respon. Eye contact tak boleh dipaksa Ini poin penting ya tuan-tuan dan puan-puan. Eye contact, jangan paksa. Tak boleh paksa. Dia sama macam kita nampak sesuatu yang kita tak suka, tapi orang paksa kita untuk tengok. Dia sama macam kita tak suka cakap depan ramai-ramai orang, tapi orang pegang kita dan paksa kita cakap depan ramai-ramai orang. Rasa dia, anxious dia, resah dia, rasa dia tinggi tau. So eye contact adalah sesuatu yang kita tak boleh paksa. Okay, eye contact kita boleh trigger, kita boleh galakkan dia untuk berlaku. Macam mana? Kita manipulate anak punya visual, auditory, tactile. Ya Puan Aisyah, kita boleh galakkan. Okey, kita boleh galakkan eye contact dengan gunakan strategi visual, auditory dan juga tactile. Okey. Macam mana kita nak galakkan? Tapi boleh galakkan. Okey, macam mana kita nak galakkan eye contact? Nombor 1, apakah visual? Macam mana kita nak gunakan visual? Okey, so sensory kan? Macam mana
kita nak jumpa macam mana. Tengok saya pun dah terbaca jumpa dah. Fatih dengan Asha boleh berkawan baik insyaAllah. Okay, macam mana kita nak galakkan visual anak-anak. Kita galakkan visual anak untuk pandang kita dengan kita manipulate, kita menggunakan anak punya visual field. Sebab tu penting untuk kita faham sensory. Kalau kita faham sensory, baru kita faham kat mana kita nak pinpointkan badan kita, kat mana kita nak duduk, kat mana kita nak berdiri, macam mana kita nak susun barang dekat dalam kita punya rumah, dekat area nak main dengan anak, supaya semuanya berada dalam visual field anak. Okey, apa tu visual field? Visual field ni, contohnya ni Mak takut mata warna merah kan? Nanti kita warna, ya. Okey, contohnya ni visual field anak Ni mata, ni mata. Okey, so visual field adalah, alright, mana kawasan yang mata anak kita boleh nampak. Ini adalah visual field. Mana kawasan yang anak kita nampak? Contoh kalau kita pandang depan kan, kalau semua orang pandang depan, visual field kita sampai, oh saya sampai sini je. Belakang ni saya dah tak nampak tangan saya. So sini adalah visual field. Di belakang, okey dah tak nampak tangan. So sini, sini visual field. So apa saja yang berlaku within kita punya visual field, okey, kita akan perasan. So kita manipulate anak kita punya visual field. Kenapa? Dan sebab itulah, sebab adanya visual field ni, adanya wujudnya tips mengatakan bahawa kita mesti face to face dengan anak. Sebab visual field ni lah kita akan tahu, kita akan faham kenapa kita kena face to face dengan anak. Sebab kita nak berada dalam anak kita punya visual field. Macam mana cara nak berada dalam visual field anak? Nak berada dalam visual field anak perlukan sesuatu yang besar. Okey, siapa yang hari tu saya coaching dalam grup speech delay? Mesti tahu. Benda paling besar yang kita perlu ada adalah sabar. Sabar. Sabar adalah benda yang paling besar dan yang paling penting untuk kita ada. Sebab bila kita tiada sabar, kita akan rasa macam ni. Aku dah banyak kali duduk satu baris dengan anak, dah sampai menyarap dengan anak, tapi anak tetap tak ikut. Bila mana kita buat aktiviti dengan anak, bila mana kita berada satu level dengan anak, kita buatlah tips visual field pun, tapi dalam hati kita, kita kata, cepatlah pandang, maka kita akan susah nampak improvement. Tanpa sabar, kita tak nampak. Ini penting untuk terapis juga, bukan untuk parents saja. Tanpa sabar, kita tak nampak. Kenapa kalau kita tak sabar, kita tak nampak? Sebab sabar akan membenarkan kita untuk pause. Bila kita sabar, kita pause, kita tahu apa yang kita nak fikir pada ketika kita rangsang anak. Kita tak akan fikir, anak aku ni susah lah, anak aku ni lambat lah, anak aku ni tak boleh lah, anak aku ni ada masalah lah, anak aku ni ni. So benda tu akan buatkan kita ke belakang. Dan masa kita buat aktiviti ataupun kita nak rangsang anak kita punya perkembangan, kita akan ada tendensi untuk tidak berlaku adil kepada anak kita semasa kita nak rangsang dia untuk bagi eye contact. Okay, so kita nak bagi suruh anak kita pandang kita kan, so kita kena sabar, kita kena pause. Pause ni adalah point yang sangat-sangat penting. Contoh, kita biasa main dengan anak, contoh apa game yang saya ada, katalah saya ada kunci, katalah saya ada bekas ni
So saya ada bekas ni. Nak ajak anak kita main buka, tutup. Macam tu kan? So kita nak ajak anak kita main macam tu. Okay, so apa yang berlaku? Kita duduk depan anak kita ni perkara yang selalu berlaku kan? So katalah saya mak, anda yang tengah tengok ni adalah anak. So saya duduk depan anak, bagi eye contact kepada anak kita. Macam dia macam ni. Sebelum dia pandang kita kan? Sebab muka anak kita bergerak-gerak kan? So macam ni. Pandang-pandang macam tu kan? Okay, so kita pun kata, bekas. Buka, tutup. Bekas. Betul? Kita akan buat macam tu. So, apa perasaan you all bila saya buat macam tu? Dia kena stop share rasanya kan? Baru nampak kan? So, apa perasaan kita kalau orang, saya stop share sekejap kan? Apa perasaan kita kalau orang duduk depan muka kita macam ni, pandang mata kita, bekas, sini, mata sini, bekas, buka, tutup, bekas, buka, file botol mana? Buka. Apa perasaan kita kalau orang buat macam tu kan? Tahu siap bagi muka besar lagi Okay, so kita akan rasa budak Amni kau dah kenapa gitu kan? Kita akan rasa macam kenapa macam ni orang ni, takutlah nak dekat dengan dia. So apa akan berlaku? Anak kita akan pusing dan lari. Betul? Sebab apa? Sebab kita tak bagi peluang dekat anak untuk proses nyampah kan? Untuk proses maklumat apa yang berlaku, apa yang berlaku ni. So apa yang anak tu tengah proses masa kita letak muka kita betul-betul depan dia, paksa dia pandang kita, apa yang akan berlaku pada anak? Kita rasa tak best, kita rasa menyampah, kita rasa geram. Saya minta maaf ya, geram dengan saya. Okay, dah, okay tadi berlakon je. Okay, so kita rasa geram, kita rasa annoyed kan? So apa yang akan berlaku masa kita rasa annoyed? Ini adalah satu benda penting untuk kita tahu. Bila satu part sensory, kita overstimulate, kita nak suruh anak pandang, kita duduk depan. Seram tu belah sangat. Maafkan saya. Okay, kita nak suruh anak pandang, kita pandang duduk depan muka anak tu sampai anak tu nampak muka kita je. Apa yang akan berlaku? Akan ada overstimulation. Sensory, dia tak boleh terlalu banyak, dia tak boleh terlalu sikit. Okay? Dia kena man-man. Dia kena ngam-ngam. Dia kena berada di optimum level, kita panggil. Sensory ni dia mesti optimum. So bila kita overstimulate anak kita punya visual dengan muka kita, dengan tambah pula dengan suara kita yang besar, buka kan, macam tu kan. So bila kita buat macam tu, apa akan berlaku pada anak? Terlalu banyak perkara yang dia nak proses. Overstimulation, rasa macam kelakar kan, rasa macam geram dia tengok muka Puan Aisyah daripada depan tu kan. Tapi saya nak samplekan pada anda, overstimulation akan buat anak withdraw. Tak jadi pun. Tak jadi. You spend 1 hour, kita spend 1 jam untuk buat simulasi yang over kepada sensori anak, maka anak akan withdraw. Anak tak dapat dengar pun. Sebab tu kita kena faham pasal macam mana proses otak anak kita. Tidaklah kita nak kena faham sampai neuron dia berapa banyak, berapa laju dia bombat input, myelin shift lah, benda semua tu. Saya kena buku dalam biologi ni. Kita tak ada nak faham sampai macam tu sekali, sampai mana part yang part mana medulla oblongata dia ke, dia punya limbic system tu, kita tak perlu faham sampai macam tu. Tapi apa yang kita perlu faham adalah otak perlu proses. Otak perlu proses. Proses maklumat yang dapat. Sebab tu bagi maklumat kita kena bagi satu-satu. Beri maklumat secara
slow. Okay. Secara slow and steady. Macam mana kita nak bagi secara slow and steady? Kita perhati anak kita. Kalau anak kita tahu anak saya memang tak suka lah kalau cikgu perempuan dia tak suka suara nyaring. So kita tahu anak kita jenis yang tak suka suara nyaring. So kita slow and steady dengan anak kita. Oh, katalah dia pegang botol kan, dia pegang botol dia belik-belik. So kita pun datang sebelah kat dia. Kita nak cakap dengan dia kan. So kita datang sebelah kat dia, duduk dalam visual field. Tapi jangan dekat sangat, proximity kena jaga. Dia jauh sikit. Wah, cantik botol. Cukup. Ya. Cantik botol. Cantiknya botol. Botol. Tak payah saya masuk sekali. So kita datang je dekat anak kita duduk depan, pandang muka anak kita, senyum dulu. Okay. So saya lukis saya lukis supaya kita semua nampak situasi tu. Alright. So ni anak kecil. Dia bersila. So dia pegang botol. Okay. Ini botol. Alright. So anak kecil dia pegang botol So dia pegang botol. So kita pun datang dekat dia. Apa yang kita buat? Kita pun duduk depan dia. Oh nampak tak mak dia jauh? Betul. Mak dia jauh sebab mak dia nak bagi ruang untuk dia proses secara visual yang mak dia berada di depan. So apa yang mak dia buat? Mak dia duduk depan anak dia. Senyum. Apa yang mak dia buat? Mak dia tunggu 10 saat. Okey, mak dia nak sebut ni, nak bagi tahu anak, ini nama dia botol sebab anak dia tak cakap lagi kan. So mak dia nak cakap ini botol, lepas tu mak dia nak kena ajar. Tapi OT anak dia kata anak puan punya fine motor skill tak bagus. So mak dia nak datang jumpa anak dia, nak ajar anak dia untuk buka botol, nak tambah dia punya fine motor skills. Okay. So sebelum boleh latih motor skills, mak dia kena communicate, bagi tahu anak dia yang jom mama nak ajar kamu buka botol. Mak dia tak boleh datang terus pegang anak dia dari belakang dan terus macam ni buka botol. Pandai. Tak boleh. Anak tak bersedia. Optimum learning adalah bila kita berada dalam keadaan bersedia untuk belajar. Okay. So apa yang berlaku? Ini botol. So mak dia pause 10 saat dengan muka paling manis dalam visual field anak dia. Macam itu. Lepas tu, bila anak dia gerakkan je botol, gerak botol ke atas, mak dia bunyi. In respon kepada pergerakan anak dia. Mak dia, tu je keluar. Lepas tu, anak dia dengar. Auditory kan? So, mak dia bagi input auditory. Mak dia bagi input pendengaran kat dia. Dengan muka yang bergerak botol tu kan? Tapi mak dia tak sebut bergerak. Mak dia, je. So, anak dia dah gerakkan botol. Lepas tu anak dia gerakkan lagi. Bunyi air. So, mak dia, sekali lagi. Dengan dekatkan muka, dengan muka penuh excited, masih dalam jarak macam ni. Masih dalam jarak yang, jangan sampai jauh sangat ujung dinding tau. Masih rapat tapi tak rapat sangat. Masih beri ruang untuk anak proses apa yang dia nampak dalam visual field dia. Okay? So, mak tu bunyi lagi. Macam tu. So, anak dia jadi excited. Setiap kali dia goncangkan botol dia, mak dia buat bunyi macam tu. So dia goncangkan lagi. Belum pandang, anak dia belum pandang mak dia. Goncangkan lagi. Mak dia buat lagi. Senyum dan masih senyum. Okay? So apa berlaku pada anak? Anak belajar cause and effect. Sebab dan akibat. Sebab dia goncangkan botol, mak dia buat bunyi terkejut. Apa berlaku selepas 5 round? Ini contohlah 5 round, okay? Ada je parents-parents yang bila mereka start buat pause, kadang-kadang tak sampai 5 round pun, 1-2 round pun dah jadi dah. Selepas 5 round, anak ni suka dengar, dia nampak excited, dia nampak dia repeat perbuatan tu untuk dengar mak dia buat bunyi. Sebab mungkin dia suka, mak dia punya muka rasa macam kelakar, walaupun dia tak pandang ingat visual field. Especially anak-anak yang ada delay perkembangan ni, kadang-kadang kita tak tahu dia orang punya visual tu cekap tau. So apa yang berlaku, anak ni dikoncang, mak dia kata dia nampak dengan ekor mata je mak dia punya perubahan wajah tu. Okay, so dia nampak perubahan. So dia pun goncang lagi. Goncang. Lepas tu dia tunggu. Mak dia tak terus sebut, mak dia tunggu sekejap.
Tunggu, lepas tu dia goncang lagi, dia pandang mak dia. Baru mak dia, goyang. Mak dia kata, salah, mak dia bukan tak apa, goncang ke, bunyi ke kan? Bunyi. Baru mak dia bagi respon. Bila anak dia mula initiate eye contact. Sebelum tu, mak dia trigger je. Tunggu anak dia pandang. Ramai orang tak percaya bila saya kata tunggu anak datang. Tapi bila dah buat betul-betul, bila kita betul-betul amalkan pause 10 saat, nanti akan sampai waktu kita tak payah pause 10 saat pun. 2 saat, 3 saat anak kita dah datang bagi eye contact kat kita. Dia begitu. Kuasa berhenti sebentar, beri anak kita ruang untuk proses apa maklumat yang berlaku, sebenarnya kuasa dia sangat besar. Sangat penting untuk kita bagi peluang anak kita proses maklumat sensori yang kita berikan. So lepas dah berjaya anak tu goncang botol, ada bunyi air, mak dia bunyi, anak dah mula pandang mak dia, barulah mak dia boleh kata, betul. Mak dia ambil satu lagi botol, mama buka, sampel kan. Mama buka, anak pun nak cuba, anak tak boleh buka rupanya. Baru mak dia datang dan ajarkan kemahiran motor halus yang terapis dia semua ajar. Okay, so communication comes first. Kat mana pun. Terapis pun kalau dia belajar uruskan anak, benda pertama yang dia kena buat adalah communicate dengan anak tu. Sebab anak adalah manusia dan bukannya mesin yang kita boleh pergi betulkan dia. Tak boleh. Benda pertama yang terapis akan buat adalah communicate dengan anak tu. Kita panggil rapport. Okay, pergilah terapis mana pun, speech therapist, OT, physio, kita orang akan mulakan dengan rapport. Rapport perlukan komunikasi. Okay? Dan perlu kita untuk berada dalam pace anak tersebut. Pace adalah laju kan? Pace ni macam macam tu kan? Macam berapa laju lah ya, lebih kurang lah ya. Saya pun tak tahu lah nak define pace ni bahasa Melayu apa. Pace, berapa laju, berapa cepat, berapa jarak, berapa anggaran lajunya, macam tu kan. Okay, so kita dapatkan pace anak tu. Kalau kita nampak anak tu jenis yang suka bergerak pantas, kita pun kena bergerak pantas. Yang tu berlaku lebih cepat, buat macam tu lebih cepat supaya anak tu macam dia tengah terkejut lah dengan apa yang aku buat, macam tu. Tapi bila anak kita slow, kita pun kena take the time untuk bagi dia cari kita. Kadar. Terima kasih Puan Nur Huda Amin. Kadar. Pace adalah kadar. Kadar. Alright, kadar. Okey, berapa kadar anak kita serap maklumat? Berapa pace anak kita? So kita kena ikut pace. Bila kita selalu pause, bila kita selalu berhenti sebentar, ni kita panggil sensory pause. Okey? Sensory pause untuk eye contact. Bila kita pause sebentar, barulah kita boleh nampak apa yang anak kita nak buat. Dan ini penting ada satu teori kita panggil Vygotsky teori. Saya suka Vygotsky teori ni, tapi hari tu bila saya pergi DIR, saya pergi kelas DIR full time, mereka pun gunakan Vygotsky teori. So saya jadi lagi gembira dengan Vygotsky teori. Vygotsky teori mengatakan bahawa ajar anak ke, siapa-siapalah kita nak ajar, staff ke, kita nak ajar student ke, kita nak ajar kita punya subordinate ke, staff baru masuk ke, kawan kita ke, siapa-siapalah, suami kita ke, kalau kita nak ajar anak, kita kena ajar dari kemahiran sedia ada. Ajar anak dari kemahiran sedia ada. Maksudnya, kalau anak ni tadi, dia dah pandai goncang botol, mulakan kita punya rangsangan pada dia dengan goncang botol. Okay? So, ajar anak dari apa yang anak sudah tahu dan sedia ada. Sebab tu kalau jumpa terapis akan tanya soalan ini. Apa yang anak suka
main. Sebab kita nak dapatkan current skill anak. Apa kemahiran sedia ada anak. Dari kemahiran sedia ada, kita boleh kembangkan lagi kemahiran anak untuk dapat dia punya fullest potential. Okay? So hari ni kita cerita tentang eye contact je. Macam mana nak dapatkan eye contact? So besarnya cerita eye contact ni sampai berapa muka surat saya contoh ni, 23 pages. Yang penting kita kena ingat point ini. Overstimulation menyebabkan anak withdraw. Overstimulation menyebabkan anak lari. So kenapa kita datang dekat anak kita? Ini soalan yang selalu parents tanya saya. Anak saya dia main sorang-sorang, Puan Aisyah. Saya nak join dia main. Saya datang je dekat dia, dia lari. Rupa-rupanya anak lari sebab kita overstimulate dia. Lepas tu, bila saya kata pasal overstimulation, parents akan tanya, apa yang saya buat sampai overstimulate? Saya tak buat apa pun, duduk depan dia, cakap dengan dia je. Why jadi macam tu? Sebab kita tak tahu apa. Kita kena tahu apa anak kita punya sensory needs. One child to another tak sama. Ada anak dia suka orang duduk depan dia sebab dia memang nakkan visual stimulation tu. Dia suka tengok muka mak ayah dia buat pelbagai keruk kening dan sebagainya. Tapi ada anak dia rasa benda tu overstimulating. So kita kena tahu apa sensory needs anak tu. Apa profile sensory anak. Sebab tu kalau jumpa terapis, kalau datang terapi dekat Gym Academy memang by default semua orang kena buat sensory profile. Sebab kita nak tahu anak punya profile sensory macam mana. Dari profile sensory tu kita tahu stimulation jenis apa yang kita nak bagi. Macam mana cara nak cakap dengan anak tu. Macam mana cara nak galakkan anak tu bagi eye contact. Okay? Sebab overstimulation akan buat anak withdraw. Ada anak dia tak boleh kita duduk dalam visual field dulu. Kita kena bagi dia auditory dulu, verbal, baru dia ikut. Lepas dia ikut, dia selesa dengan suara kita, baru dia nak tengok muka kita. Ada anak nak tengok muka dulu, baru dia nak dengar suara. So dia lain. One child to another tak sama. Ada anak dia nak sentuhan dulu. Oh, brush dulu. Oh, mama jom kita main peluk-peluk dulu, baru kita boleh pandang mata. Ada anak macam tu. So kita kena tahu apakah perkara yang boleh buat anak kita overstimulated. So hari ni kita bincang pasal visual, sensory visual. Okay. Hari ni kita belajar tentang sensory visual dan macam mana kita nak dapatkan eye contact. Betul, boleh gunakan untuk adik-beradik lain juga betul. And in fact, apa yang kita belajar hari ni sebenarnya, bila kita pause, kita berhenti sekejap dan pandang, kita akan dapat anak kita cerita lebih banyak. Kalau anak kita tu tak ada delay, anak dah besar pun, dah 20 tahun pun, pause, berhenti sebentar, duduk depan dia berhenti sebentar dan pandang macam tu, akan buat anak kita rasa macam open up untuk berada bersama dengan kita. Manusia adalah makhluk sosial. Cuma macam mana kita nak socialize akan bergantung kepada apa yang overstimulate kita. Macam kita manusia pun, kita manusia. Kita yang dah tua ni, tua lah. Kita yang dah berumur, apa perkataan yang sesuai? Kita yang dah banyak umur, kita yang dah dewasa. Kita yang dah dewasa ni, even kita pun ada keadaan sosial yang kita suka dan yang kita tak suka. Macam saya, kalau saya pergi keramaian, contohnya saya pergi tempat yang saya kena cakap dengan ramai sangat orang, one-to-one saya kalau cakap ramai-ramai dekat atas stage, saya tak ada masalah sebab orang tak ada close connection dengan saya. Tapi kalau saya kena cakap dengan orang rapat-rapat, banyak sangat ramai-ramai, balik saya akan rasa denyut, pening kepala sebab saya dah overstimulated. Saya kena stop dan berehat sebentar. So overstimulation ni bukan sahaja berlaku pada anak-anak, ia juga berlaku pada kita. Ada orang kalau dia terlalu banyak tengok laptop, balik rumah dia akan rasa pening kepala. Sebab dia overstimulation visual dia dengan apa yang dia tengok dekat laptop setiap hari. Ada orang dia boleh tengok binge Netflix daripada pagi sampai malam, tak ada masalah, tak ada hal.
Ada orang kalau dia tengok daripada pagi sampai petang, sampai tengah hari dia tengok TV, mengadap handphone, tengok Netflix je, kepala dia dah pening sebab dia overstimulated. So overstimulation memang boleh buat kita withdraw, kita lari daripada apa yang kita nak buat. But again, dia ada kaitan juga dengan behavior anak-anak. Kadang-kadang bila anak yang dah umur lepas 6 tahun, 7, 8, 9 dan ke atas, mereka dah jadikan sensory, tingkah laku sensory change jadi behavior. Sebab dia tahu kalau dia tunjukkan simptom dia overstimulated, kita akan excusekan dia daripada aktiviti. Yang tu nak kena sebut pasal behavior pula. Okay? Baik. So itu sekadar hari ni dulu perkongsian kita. Kita pun dah 50 minit bersama. Okay. So saya nak, saya harap kita semua dapat dapat sedikit manfaat daripada perkongsian ringkas hari ni. Okay, so saya sangat berharap kita akan sama-sama ingat tentang betapa pentingnya untuk kita tidak overstimulate anak, untuk kita tidak berikan anak kita stimulation yang boleh membuatkan dia sehingga rasa terlalu banyak yang dia nak terima. Okay, anak-anak dia tak boleh rasa dia terlalu banyak nak terima. Bila dia rasa dia terlalu banyak nak terima, maka anak kita akan withdraw. Kita tak nak anak withdraw. Anak withdraw adalah satu benda yang memang kita tak nak ini berlaku, sebab bila anak-anak kita withdraw, bila anak-anak kita tak nak buat sesuatu sebab kita bagi terlalu banyak sangat stimulasi, maka perkara itu boleh menyebabkan anak kita rasa anxious untuk bersama dengan kita. Anak kita akan rasa dia tak seronok, ataupun anak kita akan rasa dia tak suka dengan kita, dan dia akan rasa seperti kita tidak faham apa yang dia betul-betul perlukan. So sebab tu sangat pentingnya untuk kita pastikan apa yang kita beri pada anak, stimulasi yang kita berikan pada anak tidak sehingga menyebabkan anak kita tu withdraw, tidak sehingga menyebabkan anak kita tu melarikan diri daripada kita, dan tidak sehingga menyebabkan anak kita itu rasa tidak mahu untuk berkomunikasi dengan kita. Okay, so it is very important untuk kita betul-betul faham apa yang anak kita perlukan. Untuk kita betul-betul tahu kenapa anak kita perlu bersama dengan kita, kenapa anak kita perlu rangsang based on keperluan sensory dia. Okay, so sensory profile ni macam mana nak buat? Jumpalah OT berdekatan dengan anda. Kalau dekat-dekat tak ada OT, contact dengan kita. Kita ada buat assessment online. So tak ada masalah. Sensory profile is very important for us to know. Okay, so saya nak share sikit pada 7 dan 8 November, insyaAllah kita akan ada webinar komunikasi dengan anak, teknik Sensko. So teknik Sensko ni ada 3 poin penting yang kami daripada pihak Jin Academy akan bincangkan. Kita akan bincangkan teknik sensory pause, teknik sensory engaging dan juga teknik role dan routine. Okey, dan anda akan masuk dalam satu Facebook group. Kita akan bagi masuk awal hari Selasa nanti. Anda akan dibenarkan masuk Facebook group tu, dan sharing ni pun kita akan turunkan selepas 24 jam daripada Facebook Jin Academy, dan kita akan simpan letak dekat dalam Facebook group webinar Sensko. Okay, so kita akan sama-sama belajar dekat dalam Facebook group tu, dan kemuncak dia adalah webinar komunikasi dengan anak pada 7 dan 8 November. Ada bonus tambahan ke 20 pemberita awal. Yang ni saya pun rasa macam seronok ada package Ibu Tenang ni. Saya pun nak juga package ni ya. Jin Academy sila sediakan untuk saya juga. Okay, so kita punya kelas 7 dan 8 November webinar dia, tapi anda akan ada akses daripada hari Selasa. So Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Dan seminggu selepas habis 8 hari bulan tu kita akan masih kekalkan untuk siapa-siapa yang nak buat revision. So lebih kurang macam dekat seminggu lebih lah, seminggu lebih kot, lebih kurang seminggu lebih anda akan dapat akses dekat dalam group tu. Okay, so webinar tu pun boleh ditengok lagi berulang kali selepas habis 8 hari bulan. So kemuncak kita 8 hari bulan lah, dan bermula hari Selasa kita akan masukkan sharing-sharing yang daripada Facebook yang kita turunkan tentang komunikasi, kita akan masukkan dalam webinar tu juga. Okay, so RM79 ni anda akan dapat semua ni lah, tapi yang ini
bonus untuk 20 orang pemberita awal saja. Package Ibu Tenang. Alright, so ada motivation mask, ada jet roller. Sebenarnya saya pun baru tahu jet roller. Lepas saya dah cerita, jomlah kita bagi pembeli kita jet roller best. Saya pun tak tahu macam mana guna. Okay, nanti mungkin boleh try guna. Okay, so ini adalah kita punya webinar, RM79. Anda akan dapat percuma e-book printable modul teknik Sensco. Okay, printable lah sebab kita buat benda ni online kan. So kita masukkan e-book tu printable. So boleh, yes, thank you very much Puan Nurul Huda. Conclusion dia, sabar, pause, avoid overstimulation. Correct, tepat sekali. Okay, so yang berminat untuk join kita punya webinar boleh klik link. Ada yang dikongsikan oleh kita punya GC18, Puan Masyita Nur Syairah pun dah kongsikan, KJ Academy pun ada kongsikan dekat situ, alright. Okay, so boleh klik link tu untuk daftar, okay. So kalau ada rezeki jadi 20 orang pemberita awal tu, bolehlah dapat package Ibu Tenang ni. Okay, so saya ucapkan banyak terima kasih kepada anda semua yang menonton hari ni. So kita jumpa lagi kot nanti, insyaAllah kita ada lagi beberapa siri parent coach ni yang kita akan buat di page Academy. So follow page Academy. Sebab siri parent coach pada bulan ni adalah berkaitan dengan komunikasi, okay, dan kita akan masukkan anda dekat dalam Facebook group bila anda register untuk webinar ni, dan semua siri parent coach komunikasi ni kita akan turunkan selepas 24 jam dan kita akan simpan dalam Facebook ni. Okay, so terima kasih kepada anda semua yang menonton. Teruskan share video ni supaya kawan-kawan kita yang lain pun dapat manfaat. Ingat, pause, duduk dalam visual field, jangan overstimulate anak kita. Okay? Tak kisahlah kita nak buat motor halus ke, tak kisahlah kita nak ajar anak kita tulis ke, tak kisahlah kita nak ajak anak kita main dan berkomunikasi dengan kita ke, kita kena ingat poin-poin yang kita bincangkan tadi. Okay? So, saya jumpa anda lagi nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.